Bila jadi hari raya, bila sampai hari raya, sama ada hari raya Aidilfitri atau hari raya Aidil Adha, kita akan bertakbir raya. Tiap-tiap tahun takbir yang sama, tak pernah ubah daripada zaman Rasulullah sampai hari kiamat esok. Tiap-tiap tahun yang sama, dia peringat kita setahun 2 kali. Pertama hari raya Aidilfitri, kedua raya Aidil Adha. Antara kalimah takbirnya iaitu la ilaha illallah, la na'budu illa iya, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. Tiap-tiap kali baca. Sama ada takbir mursal, takbir Aidilfitri, atau takbir muqayyad sampai ke hari tasyrik, takbir tiap-tiap iring semayang Aidil Adha. Kita sebut kalimah yang sama. Pasal apa? Sebab pertama Allah nak ayat di situ la ilaha illallah wahdah. Allah nak ayat kata tidak ada Tuhan, ialah Tuhan yang esa. Kita mengaku dalam takbir itu, kita mengaku Allah Ta'ala itu esa. Esa zat dia, esa sifat dia, esa perbuatan dia. Hanya Allah Ta'ala saja yang boleh buat segala perkara. La ilaha illallah wahdah. Lepas pada tu kita dengar pula sadaqa wa'dah. Sadaqa wa'dah. Allah janji Islam akan menang. Walau kita tengok di Palestin, di India, di Rohingya, di Syria, di Yaman, seluruh dunia, kalau ikut kita ni nak menang kok mana ni? Tapi janji Allah ada. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah kata apa? Wallah yuriduna liyutfi'u, mereka cuba nak padam, yakni musuh-musuh Islam. Sama ada yang jenis ada kitab, yang tak ada kitab, semua berpakat. Allah bayar siap janji dia. Tu yang kita sebut dalam takbir tu, sadaqa wa'dah. Kita mengaku benar janji Allah, cuma kita tak yakin. Tiap-tiap takbir kita sebut la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah. Benar janji Allah, jangan takut. Allah kata yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka cuba nak padam nur Allah, cahaya Islam. Ada yang pandai menulis, tulis buat Islam, buruk-buruk, hina Islam, supaya orang lari daripada Islam. Islam tetap berkembang. Tengok ini tuan-tuan, gereja-gereja kok belah Britain, kok belah Amerika, ramai masuk Islam. Negara Rusia sendiri ramai masuk Islam, sedangkan tekanan ke atas Islam. Ini janji Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Allah sebut, demi Allah, Allah akan sempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, walaupun dibenci oleh orang kafir. Itu antara kalimah yang kita kena pegang. Pertama, kita pegang Allah yang esa. Nombor 2, Allah janji apapun benar. Wa nasara abdah. Ini tiap-tiap tahun kita dah sebut, ulang-ulang Allah nak asah, nak ajar kita tiap-tiap tahun peringat. Jangan kamu ragu-ragu dengan janji Allah. Jangan ragu-ragu dengan keesaan Allah. Jangan ganggu-ganggu. Allah tolong hamba-Nya. Wa nasara abdah, dan menolong akan hamba-Nya. Allah tunjuk bukti dia tolong orang-orang terdahulu daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Duduk di Mekah seorang diri, duit tak ada, anak yatim. Last sekali menjadi pemerintah di Jazirah Arab sampai ke kita hari ini. Tu benar janji Allah, dia menolong hamba dia. Cuma kita kena jadi hamba Allah. Allah tolong. Kita ni sebut saja ayat tiap-tiap tahun. La ilaha illallah wa'ada sadaqa wa'ada wa nasra abdah. Yang kepala otak kita ingat, kau raya, kau sampai, kau bahulu. Tu yang jadi geng.
Kita bila sebut hak tu dia nampak gaya, bukan tajuk gaya tu. Dia suruh buat tu peringat kita kalimah tadi ni. Kalimah tauhid tu. Allah janji dia benar, dia akan membantu hamba dia. Kita tengok contoh Nabi Muhammad, Allah bantu sampai dia menjadi menguasai kerajaan, sampai dapat Islam kita hari ini. Wa nasara abdah wa a'azza jundah, dan memuliakan tentera-tenteranya. Tentera ni para mujahidin, orang yang berjuang pada jalan Allah, Allah muliakan. Tentera Allah ni banyak, ada jenis manusia, ada jenis jin, ada jenis macam tebuan, ada jenis burung-burung. Tentera Allah, ada jenis ribut, ada jenis api. Semua tu tentera-tentera Allah. Allah memuliakan tenteranya, menaikkan martabat sehingga orang yang berjuang pada jalan Allah dikira mati syahid. Bila mati syahid, dia tak dihisab pada hari kiamat, tak ditanya soal dalam kubur. Roh dia masuk, duduk dalam tembolok seekor burung yang berwarna hijau. Terbang burung itu di dalam surga. Wala tassabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Allah mulia para tentera dia. Jadi kita ni minta jadilah tentera Allah. Tentera tara kita lah, bahagian logistik lah, ada bahagian komand-komand tak apa, prebek pun tak apa. Jangan tak jadi tentera Allah. Sebab disebut tiap-tiap takbir raya wa azza jundah, dan memuliakan tenteranya. Wa hazamal ahzaba wahdah. Hak ni tiap-tiap tahun tu. Kalau takbir raya tak ada hak ni, tak pernah maaf, nak musing tak habis. Nak tamat je ni. Wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Kita tak memik perhati apa makna kalimah. Yang kita sedihnya bila Tok Bilal atau orang ramai baca takbir, mata meleleh ingat anak taklid raya. Tu ya kita. Tajuk dia bukan suruh ingat bab raya, dia suruh ingat kalimah-kalimah tu. Dipasak setahun 2 kali. Hari raya Aidilfitri, hari raya Korban. Apa dia? Wa hazamal ahzaba wahdah. Sebab apa tak boleh kalimah lain? Sebab Nabi nak hajar kita. Peringat sungguh kamu ini. Apa dia? Iaitu dengan tentera Ahzab. Dan Tuhan yang menghancurkan tentera Ahzab. Apa tentera Ahzab? Tentera bersekutu. Tiap-tiap tahun kita lupa dah tuan-tuan. Apa dia tentera bersekutu? Segala jenis kafir. Sama ada kafir yang menyembah berhala, sama ada kafir yang ada kitab, sama ada kafir tak ada kitab, sama ada kafir yang tak percaya Tuhan. Semuanya pakat berpakat menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan Ahzab berlaku pada 5 Hijrah pada bulan Syawal selepas Ramadan. Sebab tu dalam kalimah ni tiap-tiap tahun diperingat kita. Wa hazamal ahzaba wahdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Apa tajuk dia? Dan Tuhan, yakni Allah yang menghancurkan tentera Ahzab, tentera yang mengepung Nabi Muhammad. Siapa demo tu? Yang pertama golongan menyembah berhala, yakni orang Quraisy yang semua kepung. Duduk di Mekah bersama 4,000 orang kepung Nabi Muhammad dengan para sahabatnya 3,000 orang di Madinah. Dan segala jenis puak-puak, termasuk puak Yahudi yang ada kitab, yang percaya pada Allah, tapi dia mau berbalas dendam. Begitu juga Bani Sulaim, Bani Asad, Bani Ghattafan, Bani Quraizah, Bani Nadir bergabung semua. Sama ada yang percaya Tuhan, tak percaya Tuhan, ada tokong, tak ada tokong, bergabung. Allah panggil dia ni Ahzab, golongan gabungan kafir yang menentang Islam yang satu. Ini peringatan yang diberi oleh Nabi dalam takbir raya yang kita sebut.
Bukan saja-saja takbir tuan-tuan, supaya kita ingat wahazamal ahzaba wahdah, dan Tuhan yang telah menghancurkan tentera Ahzab, iaitu satu kumpulan manusia yang bergabung atas nama nak menjatuhkan Islam. Daripada zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat tetap ada, termasuklah kita di Malaysia. Sama ada yang jenis kok ni, yang faham kok ni, yang jenis Islam, yang jenis munafik, dia gabung sekali. Wahazamal ahzaba wahdah. Inilah pesanan kita dalam takbir raya tuan-tuan. Sepatutnya bila takbir raya kita ambil makna-makna tadi supaya kita faham. Peringatan itulah disebut supaya kita ingat dengan musuh Islam. 6 orang sahabat syahid dalam peperangan Ahzab, atau dipanggil sebagai peperangan Khandaq. Perang Khandaq, gali parit, itu disebut dalam kalimah tadi juga. Kita menyebut juga la ilaha illallah, la na'budu illa iyah, mukhlisina lahuddin. Tengok, ada satu lagi Allah sebut. Allah suruh kita sebut dalam kalimah ni. Apa dia? Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan ialah Tuhan yang esa. Apa dia? La ilaha illallah, na'budu illa iyah. Tidaklah kami menyembah, tidaklah kami mengabdi, tidaklah kami tuju hati, tidaklah kami buat apa saja, melainkan kerana mukhlisina lahuddin. Sebab apa? Tuju kita pada Allah bagi untuk mukhlisina lahuddin. Kerana apa? Kerana ikhlas kepada agama Allah, yakni agama Islam. Nak ajar apa? Supaya kita ni buat Islam beri ikhlas. Pejuang dulu Khalid ibn Walid, bila mana dia ni perang jadi panglima perang. Dari zaman Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Khalid bawa perang ni menang banyak kali ya. Bila sampai zaman Sayyidina Umar, wafat Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar jadi khalifah. Sayyidina Umar utus satu surat. Waktu lagi Khalid Al-Walid duk tengah perang, duk tengah pimpin perang, sampai satu surat daripada khalifah yang baru, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab, bawa berita sedih bahawa Sayyidina Abu Bakar telah wafat. Penggantinya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar kata, wahai Khalid, sila letak jawatan kamu sebagai panglima perang. Serah jawatan kamu kepada Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Jadi kalimah mukhlisina lahuddin, supaya kita bersikap ikhlas dengan agama Allah. Kita boleh sebut ya, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, walau dibenci oleh orang kafir, walau karihal munafikun, walau dibenci oleh orang munafik, walau karihal fasikun, walau dibenci oleh orang fasik. Kita buat kerja Allah dengan ikhlas, jangan peduli. Khalid Al-Walid ni ambil surat tadi, genggam di tangan, terus dia perang. Habis perang, dia serah surat kepada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah kata, wahai Khalid, dia kata, wahai Abu Ubaidah, hari ini jawatan panglima perang diserah kepada kamu. Aku jadi prebek pula, ikut musuh dan mana. Ini sikap sahabat Nabi SAW. Abu Ubaidah kata, sebab kau tak serah tadi? Tadi tengah berkecamuk perang, aku tak mau beri. Aku bukan mengikut, aku bukannya kerana aku berperang bukan kerana Umar Al-Khattab, aku berperang bukan kerana Abu Bakar, aku berperang kerana Allah. Hari ini aku jadi prebek pula, kamu jadi jeneral pula, yakni Abu Ubaidah. Letak jawatan tuan-tuan, tak marah pun.
Itulah sikap yang disebut dalam kalimah tadi, kena pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kak kita tak tulis kita gini. Kalau pergi jawatan ini, tiba-tiba orang tarik, pakai tak mari masjid lah. AJK masjid, tahun ni menang, tahun depan dia mau tak akik, tak mari masjid lah, mayang rumah tu. Tu nak kata, kita pandai mengaku dalam kalimah takbir kita, tidaklah aku menyembah, la na'budu illa iya mukhlisina lahuddin, untuk mengikhlas diri kepada agama. Mana ada kita ni. Nampak lagi? Bersebab tu dalam mesyuarat tuan-tuan, kalau mesyuarat Rasulullah ni, mesyuarat Rasulullah ni, mana-mana keputusan yang dibuat mesyuarat, dalam mesyuarat kita Islam sebenarnya, kalau satu-satu cadangan yang kita cadang, orang tu tak sokong, jawatan kuasa tak sokong, kita kena sebut alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sebab apa? Aku lepas tanggungjawab beri cadangan. Tak sokong tak apa. Sebab apa? Gerak kerja tu tak kena apa takut. Kita cadang pula, ahli jawatan kuasa ni sokong, kita kena sebut astaghfirullahalazim. Hei Tuhan, ampun dosa aku. Sebab apa? Takut-takut kerana cadanganku ni lah menyebabkan rosak habis. Tapi kita ini kalau cadang satu cadangan, orang tak sokong, pakai tak masuk mesyuarat lah. Mereka umur semualah, aku semua tak boleh buat lama. Sebab kita ni pada sebut saja mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ni tuan-tuan, antara kalimahnya tiap-tiap kita sebut nanti raya hari Selasa esok, kita akan sebut cuma takbir Aidilfitri, dia tak ada takbir muqayyad yang lepas sembahyang. Takbir Aidilfitri waktu bila? Selepas tenggelam matahari malam 1 Syawal tu, masuk 1 Syawal tu, esok raya tu, sampai semayang imam habis, tak ada takbir dah. Kalau takbir juga memang bingung lah. Tak nak takbir lah. Itu Aidilfitri malam tu. Lepas tu sampai tu imam nak semayang, tak ada takbir dah lah. Dia beza semayang jemaah, dia bertubah dulu. Semayang raya dia semayang dulu, beza tentu. Tengok semayang hari raya haji pula, takbir dia subuh. Lepas subuh 9 Zulhijjah takbir dah, sampai hari tasyrik yang ketiga asar. Habislah, tak lah. Dia 4 hari takbir tuan-tuan. Nampak lagi? Gitu. Dan tiap-tiap semayang hari Adha, dia ada dia panggil takbir muqayyad. Habis zuhur takbir, habis isyak takbir, habis subuh takbir. Lebih afdal daripada kita zikir subhanallah alhamdulillah takbir. Tak payah tu subhanallah lah, pakai takbir tu. Dia panggil takbir muqayyad, takbir yang mengiringi semayang. Kena belajar juga takbir. Itulah hari raya tuan-tuan, dalam kalimah-kalimah tadi. Dan hari raya pula disunatkan kita supaya nak mari sembahyang hari raya, jamah sedikit makanan. Lekat nak mari sembahyang raya tu, jamah sedikit makanan. Sunat jamah makanan sedikit. Berbeza sembahyang Aidil Adha, tidak disunat menjamah apa-apa sebelum mari sembahyang Aidil Adha. Dia beza tu. Nampak lagi? Dia beza Aidil Adha, Aidilfitri. Tengok. Nak mari sembahyang pula Aidil Adha atau Aidilfitri, sunat bagi kita mandi sunat. Mandi sunat Aidilfitri. Bagi yang nak mari sembahyang Aidilfitri atau yang tak mau mari, dia nak mandi saja ya, boleh juga. Dia mandi-mandi buka TV, tengok TV di rumah, boleh. Dia panggil dapat sunat mandi Aidilfitri. Adapun sunat mandi Jumaat, hari Jumaat ni, dia memang tak mau mari Jumaat, dia mandi Jumaat tak sah, tak jadi. Syarat nak mandi Jumaat, kena nak mari Jumaat. Orang yang nak mari Jumaat saja, sembahyang Jumaat lah. Yang sunat mandi. Ini kena belajar tuan-tuan. Jangan duduk saja cari makan minum berak kecing saja,
Kerana makan minum berak kecil ni sama dengan binatang-binatang yang Allah Ta'ala tunjuk di depan mata kita. Jadi kalau ada tok guru mengajar, ustaz mengajar, carilah ruang sikit masuk dengan ilmu majlis ilmu yang disediakan oleh jawatan kuasa masjid dan pegawai masjid ni. Carilah juga. Jangan buat takdan dengan Allah. Saat Allah buat takdan dengan kita, mampus terkekeng dengan kita. Takdan sampai sudah-sudah. Cari bijak juga. Jangan kata sibuk. Memang semua orang sibuk. Tok guru pun Allah beri 24 jam. Pegawai bank dia 24 jam. Ustaz 24 jam. Perdana Menteri 24 jam. Itulah. Takkan tak ada masalah so kita masuk majlis ilmu. Supaya apa? Sampai jangan takdan dengan Allah. Allah buat takdan dengan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jam khusus, selamat hari raya Aidilfitri.